Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Kakanda Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang diberikan pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita meneruskan majlis ilmu yang menjadi salah satu daripada adat kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berada di Madinatul Munawwarah dan Nabi berada di Mekah sebelum daripada Islam itu disebarkan. Islam itu didakwahkan secara jahar, secara terang-terangan. Antara pengikat dan juga kepada pengenalan Islam itu adalah di dalam majlis-majlis ilmu yang telah dibuat di rumah Abi Al-Arqam Al-Makhzumi, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi. Itulah rumah mula-mula sekali Nabi SAW dia duduk dengan sahabat-sahabat, yang waktu tu sahabat yang masuk dalam Islam ini adalah sahabat-sahabat yang belum lagi mempunyai kekuatan untuk menonjolkan Islam mereka. Dia duduk dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dalam keadaan takut, sambil-sambil duduk mengaji, sambil-sambil takut keislaman mereka itu diketahui. Yang membawa kepada akibatnya itu adalah mereka akan dibunuh ataupun mereka akan diseksa. Banyak sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in yang ketika mana keislaman mereka itu diketahui. Antara dia tuan-tuan pernah dengar cerita yang kita guna sampai kepada hari ini. Apabila disebut muazzin, kita akan sebut nama dia, iaitulah Bilal bin Rabah Al-Habshi. Bilal bin Rabah Al-Habshi, dia ni orang kulit hitam dan dia mempunyai tuan. Dia adalah seorang hamba kepada tuan dia, iaitulah Umayyah ibn Khalaf. Umayyah bin Khalaf merupakan tuan kepada Bilal bin Rabah. Apabila dia menemui Nabi SAW, dia terus jatuh cinta kepada kepribadian Nabi dan dia terus memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Dalam-dalam dia duduk sembunyi Islamnya itu, tiba-tiba diketahui oleh Umayyah, iaitulah tuan dia. Tuan dia ni amat sayang kepada Bilal bin Rabah. Tuan dia dalam banyak-banyak hamba, Bilal bin Rabah ni lah hamba yang paling dia sayang. Dia jamu Bilal, dia jaga Bilal, dia tidak memberatkan pekerjaan-pekerjaan kepada Bilal, sehingga kan dia mengangkat Bilal itu seolah-olah menjadi seperti anak dia. Itu Umayyah bin Khalaf. Tapi bila dia tahu kata Bilal ini dah masuk Islam, Bilal ini dah tak agama macam mana agama nenek moyang mereka, dia menyeksa Bilal tanpa mempunyai belas kasihan. Dia letakkan Bilal di tengah padang pasir,
dan dia meletakkan satu batu yang besar di atas dada Bilal. Sambil dia bertanya kepada Bilal, Bilal, siapakah yang akan membantu kamu sekarang? Adakah hamba balik kepada agama asal kamu? Hanya keluar daripada mulut Bilal, ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Iaitulah Allah yang satu, Allah yang satu, Allah yang satu. Bila dia nampak buat macam tu pun, Bilal dia tak rasa, goyah langsung keimanan dan kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Umayyah bin Khalaf, dia mengambil seekor kuda dan dia mengikat kuda itu pada kaki Bilal. Lalu dia tepuk kuda itu, dia tibai kuda tu, menyebabkan kuda itu sakit dan merentak Bilal dan diheret Bilal seluruh kota Mekah. Bilal kena sampai tara tu, tetapi langsung tidak pernah menggugah keyakinan yang ada pada diri Bilal bin Rabah. Dia tetap bersama agama Islam walaupun nyawa dia hampir melayang ketika mana diberi kekejaman oleh Umayyah bin Khalaf. Tuan-tuan pernah dengar cerita Ammar bin Yasir, macam mana Yasir bin Ammar anak dia, dan juga Sumayyah yang terkenal, yang tuan-tuan dengar dalam lagu Hijaz, cerita tentang Sumayyah. Ammar bin Yasir dia masuk dalam Islam, pak dia juga masuk dalam Islam. Ammar bin Yasir masuk dalam Islam, Sumayyah masuk dalam Islam, 3 beranak ni masuk dalam Islam. Bila golongan musyrikin, mala'a min Quraisy, golongan Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, depa tahu kata Yasir, depa tahu kata anak dia Ammar, depa tahu kata mak kepada Ammar iaitulah Sumayyah masuk Islam, mereka melakukan kekejaman terhadap 3 beranak ni. Yasir, seorang yang tua, diikat pada sebatang pokok dan dibiarkan kelaparan dalam keadaan panas matahari yang berada di atas kepala dia. Sambil-sambil tu dia pukul Yasir. Pak Yasir kena pukul. Dan dilihat oleh Ammar dan juga ibunya Sumayyah. Sumayyah pula, mereka ikat tangan dia, mereka ikat kaki dia, dan mereka menggunakan kayu lalu dihunuskan ke dalam kemaluan dia yang menyebabkan dia meninggal. Benda ni dilihat oleh Ammar bin Yasir. Ammar waktu itu budak muda. Dia muda, dia percaya kepada Islam. Sehinggakan dia juga ditangkap oleh mereka, diikat oleh mereka. Dan mereka menyuruh dia kembali kepada agama nenek moyang mereka. Oleh kerana dia nampak apa yang jadi pada pak dia, apa yang jadi kepada mak dia, dia bersedih. Bila dia berkata, wahai Ammar, kembalilah hang kepada agama nenek moyang hang. Hati dia tidak mahu kembali kepada agama nenek moyang kerana hati sudah terikat pada Islam. Dia hanya menundukkan kepala sebagai tanda setuju, tetapi hati dia tidak bersetuju. Benda ni disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Dan Ammar selepas daripada tu dia merasa sedih. Lalu dia berjumpa Nabi untuk memohon keampunan kepada Nabi. Disebabkan perangai dia nampak macam tunduk kepada kepada ancaman dan juga ugutan orang-orang Quraisy tadi ni. Nabi SAW tidak melihat sedikit pun pada Ammar, menyebabkan Ammar dia berasa sedih pasal Nabi macam tak suka kepada dia. Selang 2-3 hari lepas daripada tu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran, faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala isma alaih. Apabila kamu melakukan satu perkara dalam keadaan darurat, perkara yang dilarang oleh Allah taala dalam keadaan darurat, fala isma alaih, maka tidak ada dosa kepada kamu. Maknanya Ammar bin Yasir dia tertekan, nyawa dia bakal melayang seperti mana ibu dan ayahnya andainya dia tidak menyatakan dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Itu yang pertama. Maka dia tunduk kepala dalam keadaan terpaksa. Bila terpaksa, agama dia tidak tergadai. Tetapi apabila dia tunduk, hanyalah luaran saja tunduk, tetapi batin dia tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan Allah taala meraihkan apa yang terjadi kepada Ammar bin Yasir. Tonton tengok, inilah di antara ujian-ujian yang dialami oleh sahabat-sahabat ketika mana Islamnya, ketika mana mereka masuk ke dalam Islam.
Tetapi perkara itu tidak pernah langsung melunturkan semangat mereka untuk meneruskan pengajian-pengajian bersama dengan baginda Nabi SAW. Bilal bin Rabah, walaupun diseksa, Bilal bin Rabah dia tetap belajar sehinggakan Nabi mengangkat dia menjadi seorang manusia yang agung yang dikenali sebagai muazzinur Rasul SAW. Nak jadi muazzin Nabi ni bukan mudah, tuan-tuan sekalian. Bukan mudah, sebab gelaran tu bukan main daripada manusia biasa, tetapi gelaran itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu tuan-tuan sekalian, teruskanlah berada dalam majlis ilmu, kerana ini adalah satu majlis yang amat dicintai dan disenangi oleh baginda Nabi SAW. Sebagai mengenang Maulidur Rasul pada malam ni tuan-tuan, sudah pastilah seperti mana yang telah disebutkan oleh pensyair Arab, "Lau kana hubbuka siddiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti'." Yang tu syair Arab. Apa syair tu kata? "Lau kana hubbuka siddiqan." Kalaulah betul cinta dan kasih kamu kepada seseorang itu adalah cinta yang benar. Tuan-tuan sayang kat Nabi tak? Sayang kat Nabi, betul ke sayang kat Nabi? Itu soalan dia. Kalau sayang kat Nabi, pensyair Arab ni kata apa? "Lau kana hubbuka siddiqan." Siddiq makna dia betul. Kalaulah betul kamu sayang kepada seseorang itu, yang pertama sekali, la ata'tahu, nescaya kamu akan mengikuti dan juga mentaati orang yang kamu sayang. Tuan-tuan sayang kat Nabi, kita ikut Nabi. Tuan-tuan sayang kat Nabi, taat kepada Nabi. Sudah pastilah menunjukkan sayang kita itu adalah benar. Sebab dia kata apa? Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Sesungguhnya orang yang berada dalam keadaan dicintai ataupun orang yang berada dalam keadaan bercinta itu, liman yuhibbul muti', kepada orang yang dia sayang, dia akan menjadi muti'. Muti' ni makna apa? Iaitulah sentiasa taat sepanjang masa. Kita sayang kat Nabi, betul cinta kita kepada Nabi, sudah pastilah kita akan menjadi orang yang mentaati apa yang dibawa dan apa yang disuruh oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apabila perkara yang dibawa oleh Rasul kamu, apabila benda yang diajarkan oleh Rasul kamu, fakhuzuhu, nescaya kamu kena ambil dan kamu amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apabila Rasul kamu melarang, Rasul kamu mengharamkan, Rasul kamu tak bagi buat, fantahu, hendaklah kamu cegah dan kamu jangan buat. Ini arahan siapa? Arahan daripada Allah Azza wa Jalla, arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sayangnya Nabi kepada umat dia, antara perkara yang menunjukkan Nabi sayang kepada kita adalah Nabi tidak rela dan tidak reda walaupun ada seorang umat dia berada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal Nabi pernah ditunjukkan bagaimana dahsyatnya api neraka, bagaimana hebatnya api neraka, bagaimana ngerinya api neraka itu ketika mana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah satu peristiwa yang telah menunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang api neraka, tentang penghuni neraka, tentang syurga, tentang penghuni syurga, dan dahsyatnya yang dikatakan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, malam ni dengan kesempatan yang ada, saya ingin cuba ceritakan kepada tuan-tuan sekalian, kita ambillah sama-sama sayang kepada Nabi, kita ambil mutiara-mutiara hikmah, larangan ataupun pesanan daripada Nabi SAW untuk membebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan setuju ke tak? Lagu tak apa setuju ya? Kan? Kira nak terjun masuk api neraka ke? Malam ni saya nak cerita tentang benda-benda yang akan membebaskan, yang akan melepaskan kita daripada api neraka. Kita duk minta nak masuk syurga, nak masuk syurga, tapi kita tak pernah minta ke Allah Ta'ala pun untuk dijauhkan daripada api neraka. Tidak tuan sekalian? Jadi dalam doa tadi tu Imam pun ada sebut, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan penuh keimanan. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keadaan iman. Wahsyurna bil iman, dan himpunkan kami ketika mana yaumul qiyamah bersama-sama dengan orang yang beriman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman,
dan masukkan kami ke dalam syurga bersama dengan iman. Kan kita minta itu. Kita duk minta masuk dalam syurga, masuk dalam syurga, masuk dalam syurga. Tetapi kita jarang sangat minta untuk dilepaskan Allah Ta'ala daripada api neraka. Selalu doa yang menjadi sayyidud doa, yang menjadi penghulu kepada doa. Yang ni jangan tinggal tuan-tuan. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitab dia Hidayatus Salikin dan juga Sayrus Salikin, dia menyatakan di antara doa yang mustajab, doa yang terbaik adalah doa yang ada di dalamnya itu sayyidud doa. Apa dia sayyidud doa? Apa dia penghulu kepada doa? Iaitulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah sayyidud doa. Kalau kita duk baca doa, tiba-tiba doa tu tak ada, maknanya doa tu kurang sikit. Dia cerita dia macam tu. Dalam banyak-banyak doa lain kita tak baca, kita baca doa tu aja. Doa tu terbaik. Boleh faham tuan sekalian? Bacalah doa tu banyak-banyak di mana sahaja kita berada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakan kepada kami atas dunia ni kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat nanti juga kebaikan. Wa qina azabannar, iaitu lepaskanlah kami daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedap tak sedap? Sebenarnya kita memang duk baca pun untuk nak lepas daripada api neraka. Tapi kadang-kadang kita tidak memahami apa yang dibacakan oleh imam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, zaman lah ni, zaman alaf baru lah ni, zaman new normal lah ni tuan-tuan sekalian, kita kena tanya juga Tok Imam baca doa apa. Tok Imam dah baca doa panjang sangat, habis lagi tarik tangan dia tadi panjang baca doa apa? Aku tak tahu aku mengapai lah. Nanya. Kan, kita kena tahu doa apa yang kita baca, doa apa Tok Imam baca. Yang tuan-tuan doa amin tu benda apa? Nampak tak? Kan kita amin tu, apa makna amin? Amin, ya Allah, mustajabkanlah. Itu makna dia. Tok Imam baca Allahumma ahyina bil iman, amin. Kalau orang tanya hang duk amin ni, hang amin apa? Dia kata aku tak tahu, tengok orang amin aku amin. Karut marah kat kita pula. Tak tuan sekalian. Tidakkah kita bukanlah nak kata bukan kata kat saya lah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Jumaat, masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan dalam keadaan dia tidak mengetahui apa benda yang dia buat. Tuhan kata apa? Kamasalil himar yahmilu asfara. Seperti mana seekor keldai yang dia bawa banyak buku. Dia bangga kata dia bawa banyak buku, tapi dia tak tahu dalam buku tu apa dia. Dia tak erti nak baca buku tu buku apa. Aku marah kat saya ni. Taulah kata sini sama gagah pun. Kan? Kita bawa buku, tuan, duk tanggung buku ni. Kita duk tanggung buku betul belakang ni. Jadi bangga bawa buku, tapi tak tahu benda apa yang kita bawa. Itulah seperti mana yang Allah Ta'ala sebut kamasalil himar yahmilu asfara. Seperti mana himar ataupun keldai yang dia bawa buku, tapi dia tak tahu benda apa yang dia bawa. Dia berasa seronok dia bawa. Kan kita duk angkat tangan sambil duk geleng-geleng kepala. Geleng kepala tu apa dia? Sajalah dia kata, bagi Tuhan mustajab doa tu imam mai kat aku tu. Tak, tu imam minta apa? Aku pun tak tahu. Dia dah. Kan tuan sekalian. Kita minta apa tuan-tuan sekalian? Tidakkah tadi lepas daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, sunnah baginda ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab Maulid Nabi ni sempena Maulidur Rasul, kita nak tengok balik apakah amalan kita bertepatan dengan Nabi dan apakah yang Nabi suruh tu ada falsafah dia. Nabi kata apa tuan-tuan sekalian? Di antara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika mana semayang, kalau dia jadi imam, Nabi akan semayang. Kadang-kadang Nabi akan membaca zikir-zikir ataupun al-azkar selepas daripada semayang. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas daripada semayang, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi makit-makit, Nabi tulis balik. Boleh ingat lagu tu? Kan? Kalau tu imam bangkit dia buat lagu tu, ponggah dah. Satu sama gagah ni sembang sebulan. Tu imam ni jadi Wahabi dah. Wahabi pula kata bubuh tu. Tuan. Dan ada kalanya Nabi SAW dia berzikir pendek. Dan ada kalanya Nabi SAW dia diam, dia duduk, dia diam. Itu cara Nabi.
Sunnah Nabi kadang-kadang dia menghadap ke arah kiblat daripada mula sampai habis. Dan sunnah Nabi SAW yang disebutkan dan diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitulah ketika mana berzikir dia akan menghadap sebelah kanan. Kita tahu kan? Allahumma antas salam. Sekali tu imam akan kalih di belah kanan. Betul tak betul? Dan tuan-tuan waktu tu tengah duduk di antara dua sujud akan kepak kaki duduk bersila. Benda tu benda common sense lah. Benda tu benda biasa dah kita duk buat. Betul tak betul sekarang? Tapi itu sunnah Nabi bila kalih sebelah kanan. Dan sunnah Nabi SAW juga yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ketika mana selepas daripada bagi salam, Nabi SAW akan terus menghadap ke arah sahabat-sahabat dia. Maknanya Nabi akan menghadap ke arah tuan-tuan, tuan-tuan akan menghadap ke arah dia. Contoh lebih kurang macam tu lah. Tok Imam akan menghadap ke arah makmum, makmum akan menghadap ke arah Tok Imam. Kan? Jadi kalau buat macam tu, makmum hak nak bangkit balik awal tak jadi. Sebab Tok Imam duk usah. Tidak kan? Itu sunnah Nabi SAW. Jadi sementara dalam mengenang ataupun dalam kita menguak sejarah, kita mengorak ibrah yang kata sunnah ataupun yang kata Maulidur Rasul SAW, buatlah kita benda tu. Boleh faham tak sekalian? Tiap kali, tiap-tiap tahun kita duk amal Maulidur Rasul, buat satu sunnah. Tiap-tiap kali kita amalkan Maulidur Rasul, duk sambut Maulidur Rasul, buat satu sunnah Nabi SAW. Malam ni kita dengar tu aja. Lepas tu baginda Nabi SAW, antara sunnah Nabi apa dia? Nabi lepas daripada semayang, Nabi akan istighfar. Istighfar berapa kali? Riwayat yang masyhur menyatakan Nabi beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi istighfar. Tapi istighfar Nabi, tuan-tuan sekalian, penuh dengan tawadhu', penuh dengan penuh dengan rasa rendah diri. Itu istighfar Nabi. Istighfar Nabi ni, istighfar ni makna apa tuan-tuan? Makna dia ar-raja, iaitulah pengharapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah makna dia, ya Allah, aku betul-betul minta keampunan daripadamu ya Allah. Yang tu makna dia. Jadi bila kita sebut astaghfirullah, kita tahu makna, ya Allah, aku betul-betul minta keampunan untuk aku ya Allah. 3 kali itu tuan-tuan lebih baik yang dalam penuh penghayatan daripada 30 kali tapi duk istighfar sambil duk korek cekam sambil cium. Tidak ni. Astaghfirullahalazim, duk korek kaki, duk cium. Astaghfirullahalazim. Betul tak tuan sekalian? Lagu tak apa betul ya? Kan? Lebih baik 3 kali itu bermakna daripada 30 kali tapi kita duk menyembang, duk angkat kepala kat orang, duk quit kawan ni, duk quit kawan ni. Lah tak boleh quit lah pasal dah jarak kan. Dulu waktu duk dekat-dekat quit. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu pula, selepas daripada yang ni hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, dia duduk bergerak kursi ni kan. Saya ceramah-ceramah depan ke belakang ni, dia main buh batu sikit, tak apa kot boleh? Ha? Saya pergi bergerak perangkat kaki 2 lagu tu, tuan-tuan gelak kat saya. Boleh ke Haji? Boleh ha? Boleh baik. Tuan-tuan kena ingat ni. Kata Nabi SAW, man qala fi duburi kulli salah man kana fi duburi salah, sesiapa yang membaca ketika mana selepas semayang, iaitulah salatul maghrib wa salatul fajr, semayang maghrib dan semayang subuh. Apa dia bacaan dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ataupun dalam riwayat yang kata lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak kita duk baca selalu ni. Berapa kali? 10 marat, iaitulah 10 kali. Siapa yang baca tu 10 kali ketika mana selepas daripada istighfar, dalam keadaan lam yatakallam, dia tak bercakap dengan orang, wasanin rijlaihi, syarat yang kedua adalah dia duduk dalam keadaan duduk seperti mana dalam semayang. Maknanya duduk seperti mana 2 sujud ataupun duduk seperti mana tasyahud akhir. Ingat tuan sekalian,
Kita istighfar 3 kali, lepas tu kita duduk seperti mana duduk dalam sujud ataupun dalam seperti mana duduk antara 2 sujud, dan juga duduk seperti tasyahud akhir. Kan? Duduk tawarruk dan juga iftirash. Kita duduk macam tu. Duduk menghadap kiblat. Jangan duduk bersila lagi. Nabi kata apa? Dan kita tidak bercakap dengan siapa pun. Lalu sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marat, 10 kali. Berapa kali tuan-tuan? 10 kali. Kita baca itu 10 kali. Nabi kata apa? Wa rufi'a lahu 10 darajat. Diangkatkan 10 darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nanti atas dunia, tuan-tuan bayangkan macam ni lah. Ketika mana kita di padang mahsyar, satu padang yang penuh dengan manusia yang begitu ramai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ketika mana in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Pernah dengar tak ayat tu? Dalam surah Yasin. Ketika mana ditiup sangkakala kali yang kedua. Sayhah ni makna dia dengan satu kali tiupan. Ditiup sangkakala satu tiupan yang kali kedua. Tiupan yang pertama fa idahum khamidun, semua pakai hancur. Hancur, sunyi sepi. Yang kata dunia ni tuan-tuan sekalian, dengan dunia ni pun hancur. Lalu Allah Ta'ala menghidupkan malaikat Israfil, dan Allah Ta'ala memberikan kepada dia iaitulah qar, ataupun disebut sebagai trompet. Dia pegang trompet tu, dia tiup pula kali kedua. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Kita pun waktu tu dihidupkan semula dengan tiupan sangkakala kali yang kedua. Pakak mangkit pi habis semua. Dan kata baginda dan ayat Al-Quran kata apa? Wa qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dengar tak ayat tu? Pernah jumpa tak ayat tu? Surah Yasin. Ada pun orang-orang yang abdul kafir ataupun hamba-hamba yang ingkar atas dunia kepada Allah, mereka juga dibangunkan daripada maqabiruhum, daripada kubur-kubur mereka. Terbongkar habis kubur-kubur, semua pakat bangkit tuan-tuan sekalian. Maka dia berkata apa? Ya wailana man ba'athana min marqadina. Alangkah celakalah kami pada hari ini. Min marqadina, yang telah membangunkan kami. Siapakah yang telah membangunkan kami? Duk ingatkan mereka boleh tidur sampai bila-bila? Mati itu kira tak ada lagi penghidupan yang akan datang. Sudah tidak ada. Mereka duk ingat macam tu. Tiba-tiba mereka dibangunkan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menyatakan ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Benarlah, inilah janji Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman, dan benarlah para Rasul yang diutuskan oleh Allah yang menceritakan bahawasanya akan ada Yaumul Ba'th, iaitulah hari kebangkitan selepas daripada kematian di atas dunia ni. Mereka mangkit, mereka kata celakalah kita. Lepas tu pakak mangkit tuan-tuan sekalian, mereka akan berjalan di satu taman ataupun satu padang yang disebut sebagai Ardun Bayda, iaitulah satu padang yang putih kemerah-merahan. Maka di sanalah ada golongan kelompok daripada golongan Bani Adam alaihi salam. Ada kelompok daripada nabi-nabi yang lain. Bermula pada zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia penuh berada di situ. Bukan hanya manusia, jin juga akan berkumpul di situ. Bukan hanya jin, binatang-binatang juga akan dikumpulkan di situ. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang al-mubasyirin bil jannah, iaitu 10 antara 10 orang sahabat yang telah dijamin dan diberi khabar gembira oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan ahli syurga. Iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dia menyatakan bahawa pada hari itu, iaitulah disebut Yaumul Qisas, hari balas balik. Padang Mahsyar adalah hari balas balik, di mana seekor ghanam ataupun seekor kambing yang tidak bertanduk, dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menanduk kambing yang ada tanduk, yang menanduk dia ketika mana atas dunia dulu. Atas dunia dulu dia tak ada tanduk. Ada kambing lain ada tanduk, pergi tanduk dia tak boleh nak balas pasal dia tak ada tanduk. Tapi ketika mana di padang mahsyar, dia minta kepada Allah
ya Allah, aku nak tanduk balik kambing hak ada tanduk yang tanduk aku tu, dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia dah tanduk dah selesai hutang dia hak dunia ni, maka dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kita tak mati lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala, sebab itulah Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang bankrupt itu? Kata Nabi SAW kepada sahabat dia. Sahabat dia kata, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Yang kata muflis, yang kata bankrupt ni siapa ya Rasulullah? Adalah orang-orang yang tidak ada harta, yang tidak ada duit, orang-orang yang miskin. Nabi kata, innal muflisa min ummati sayati yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang muflis di kalangan umat aku, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang akan datang ketika mana yaumal qiyamah. Mereka akan berjalan di padang mahsyar, mereka akan berjalan di ardun bayda, dalam keadaan membawa pahala semayang, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah. Datang juga bersama dengan mereka, waqad syatama hadha wa daraba hadha wa akala ma hadha wa sadafa wa safaqa dama hadha. Mereka datang juga bersama mereka. Atas dunia dulu depa pernah pukul orang, ada orang duk main tuntut dekat depa. Atas dunia dulu depa pernah menumpahkan darah orang, depa pernah fitnah orang, depa pernah tuduh orang, depa pernah ambil barang orang, depa pernah mengambil amanah orang, depa pernah mencuri hak orang. Semua benda tu akan datang menuntut kepada mereka. Bawa pahala, tuan-tuan sekalian, pahala semayang, pahala puasa, pahala zakat, yang menggunung tinggi pahala itu. Di padang mahsyar tu. Tiba-tiba mai orang-orang hak atas dunia pernah kita maki dulu ni. Mai orang hak atas dunia pernah kita umpat dia dulu. Mai orang atas dunia pernah kita pukul dia dulu. Mai orang hak atas dunia pernah kita ambil harta dia dulu. Mai orang atas dunia pernah kita fitnah dia dulu. Depa pakai duk minta kepada kita pembalasan dan qisas supaya Allah Ta'ala balas balik kepada kita. Macam mana cara nak balas? Iaitulah diambil semua pahala min kulli hasanat. Semua pahala kita diberikan kepada mereka. Bagi. Tiba-tiba masih ramai lagi orang yang minta kepada kita. Bila ramai hak minta, pahala dah habis. Fa in faniyat hasanatuhu, kata Nabi SAW, apabila sudah habis pahala kita bagi kepada orang, maka kita akan mengambil dosa-dosa mereka dan kita akan letakkan di atas bau kita. Lalu di saat itu malaikat akan khuzuhu faghulluhu summal jahim masalluhu. Malaikat akan tarik dan rentak kita, lempak masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu nama dia adalah orang-orang yang muflis, yang ketika mana datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kaya, tetapi sayangnya pulang ke api neraka dalam keadaan muflis, hilang kekayaan, dalam keadaan miskin pahala, hanya dosa yang dikandak dan dibawa oleh dia. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Masa lagu ceramah politik pula, tuan-tuan pula duduk dengar steady kan. Dia lagu tu lah. Lepas tu dia main ujung-ujung dia seluruh mana nak larat ceramah macam tu. Betul tak tuan-tuan? Lagu tu pun lena ya. Kan? Sakan juga. Tak tahulah dalam ni tak ada kot. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah, tuan-tuan, sayangnya Nabi, antara dia apa? Dia tak mau walaupun ada di kalangan kita yang duduk dalam api neraka. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dahsyatnya api neraka. Kita berhenti korban sini. Kakanda pengurusi korban tau. Kalau ikut SOP tu dia kata tekan Aisyah ya. Saya tak apa nak berani SOP sebab kawan-kawan kita yang buat SOP ni. PTA sini sebenarnya Ustaz Fadli kan. Ustaz Fadli, lepas tu pembantu dia apa, Ustazah Suhana. Depa duk pesan kat saya kan. Ustazah tu duk pesan kat saya jangan duk lajak-lajak lah. Kan Ustazah pesan kita kena dengar, Ustaz pesan kita langgar. Lawak tuan sekalian. Baik tuan-tuan sekalian, kita ringkaskanlah tekan dalam buku lajak 8.5 boleh kot Jino. Okey kan 8.5. Tengoklah kalau tuan-tuan tak terangkat kaki lena lagi 8.5 lah. Yang pertama, mari sama-sama kita tengok apakah perkara-perkara yang boleh menghindarkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tadi tak habis lagi. Sunnah Nabi tak habis tadi ni. Lepas daripada kita baca waktu maghrib dan juga waktu subuh, bacalah yang tu 10 kali. Jangan duk gagah nak mengkit pergi berjalan lagi. Duk sat tuan-tuan sekalian. Tapi kalau dah ada kerja, ada keperluan, mengkitlah. Jangan duk bersila lagi. Kita kira nak bersila ya. Kan tuan-tuan? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Dia kepak kaki siap dah. Betul tak?
Itu amalan kita. Kita ikutlah sunnah Nabi SAW. Jangan kepak kaki lagi. Duduk macam mana antara dua sujud. Sanin rijlaihi, Nabi kata apa? Kaki dia itu masih lagi dalam keadaan sanin, dalam keadaan duduk dua-dua, seperti mana dalam sembahyang. Baik. Apa dia akan dapat? Wa rufi'a lahu, akan diangkatkan 10 darajat, iaitulah 10 darjat. Hak saya sebut di padang mahsyar ya tuan-tuan sekalian, ketika mana dalam kekalutan padang mahsyar, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mendatangkan yang kata rufi'a, iaitu diangkat kita. Sebab atas dunia dulu kita buat amalan ni, maka Tuhan kenal kita dan Tuhan angkat kita dan diberi naungan kepada kita. Tidakkah indah? Tuan-tuan, bacalah yang tu. 10 darjat akan diangkat di sisi kita. Lepas tu kata Nabi SAW, andainya kita baca tu 10 kali, wa muhiyat anhu 10 sayyi'at, dan diangkat kepada kita 10 dosa. Dosa tuan sekalian. Hari ni dosa belungguk-lungguk. Bohong bini tak sangka dah. Bohong kawan. Macam-macam lah dosa kita ni tuan sekalian. Kan? Baik. Lepas tu apa kata Nabi SAW lagi? Dan pada hari itu kita akan dihindarkan daripada Allah Subhanahu wa taala min kulli makruhin wa hirzam min kulli makruhin. Nabi kata hari itu akan dihindarkan daripada dia benda-benda yang tidak dia sukai. Kalau kita baca pagi itu, hari itu akan dihindarkan. Kita baca malam lepas maghrib, malam itu akan dihindarkan daripada benda-benda yang kita tak suka. Apa dia kita tak suka tuan sekalian? Kita tak suka sakit, betul tak betul? Tapi kalau sakit juga benda ujian lah. Kita tak suka aksiden, mana kita nak tahu? Nak lintas-lintas medan ni, duk ingatkan tak ada apa dah. Tengok-tengok lori pasiak lalu celah tu. Mana kita nak tahu dia pun lalu. Dia belah-belah kita. Orang duk cari pas mana dia ni, rupanya pas dalam tong sampah lah. Contoh dia lagu tu lah. Kan? Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata apa? Syaitan tidak ada ruang untuk nak kacau kita pada hari itu. Andainya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis ketika mana waktu subuh, pada hari itu syaitan tidak ada ruang untuk nak mengganggu kita. Andainya kita baca benda tu ketika mana waktu maghrib, pada malam maghrib sampailah kepada subuh esok, syaitan tidak ada ruang untuk nak kacau kita. Boleh faham tuan sekalian? Jadi amalkanlah benda ni, habaq kepada anak-anak dara kita khususnya yang duduk di asrama-asrama tu. Kan histeria lah, apalah, kena kasuk lah apa. Suruh dia baca ni banyak-banyak. Okey? Itu di antara syarat dia. Dan kata Nabi SAW, antara sunnah Nabi, lepas daripada tu yang cerita bab api neraka ni, dalam waktu subuh juga dan juga waktu maghrib, Nabi suruh kita baca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Berapa kali tuan-tuan? 7 marat, iaitulah 7 kali. 7 kali. Sagi ada hadis yang menceritakan Nabi suruh kita baca ni. Baik, mari saya nak urai kepada tuan-tuan satu-satu apakah perkara yang akan membebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu saya nak cerita sikit tentang sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannam yawma idzil laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha. Hadis ni riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Nabi kata apa? Ketika mana didatangkan api neraka jahannam di hadapan kita. Bila api neraka jahannam tu Allah Ta'ala nak buat main kita? Selepas daripada kita duduk di padang mahsyar, waktu tu api neraka jahannam akan ditarik oleh malaikat dan dibawa kepada kita. Di dalam suratil Fajr, tuan-tuan pernah baca suratil Fajr? Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu zikra. Ayat tu pernah dengar tak? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suratul Fajr. Pernah dengar ayat tu? Macam tak pernah dengar ya? Kan? Tak pernah dengar? Suratul Fajr. Wal fajri. Pernah dengar fajri? Fajri tu duduk makan. Betul tak betul? Gulai fajri. Dia fajri. Iaitulah tentang subuh. Tentang gelap subuh. Ayat tu cerita tentang tu. Tuhan kata, waji'a yawma idzin bi jahannam. Ketika mana dibawa api neraka jahannam di hadapan mereka yang berada di padang mahsyar di saat itu.
yauma yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Barulah manusia, dia akan ada manusia yang berfikir, ya Allah, kalaulah atas dunia dulu kami tak buat benda-benda lara, tak buat benda-benda yang Tuhan larang, hari ni kami takkan nampak api neraka jahanam ni. Depa nampak macam tu, baru rasa menyesal tak mau semayang, baru rasa menyesal tak mau nak puasa, baru rasa menyesal ketika mana depa lawan mak pak depa, baru rasa menyesal ketika mana tak mau kepada Islam. Ketika mana duduk di padang mahsyar, api neraka jahanam mai dibawa oleh malaikat, barulah depa, ya Allah, teruklah kami ni, kalaulah kami dulu tak macam ni, tak macam ni, tak macam ni. Duk cerita penyesalan di saat itu tidak memberikan apa-apa makna kepada depa. Boleh faham tuan sekalian? Lepas tu pula dia kata, yaqulu ya laitani qaddamtu li ayati, alangkah celakanya kami apa yang telah kami buat dulu ni. Kalaulah dulu atas dunia dulu kami tak pernah meninggalkan semayang. Kalaulah atas dunia dulu kami selalu tolong orang. Kalaulah atas dunia dulu kami makan makanan yang halal. Kalaulah atas dunia ni kami tak buat benda-benda yang haram, makan makanan yang haram, pada hari ini kami tidak akan celaka. Itulah penyesalan yang disebut dalam suratil Fajr. Pasal apa yang mereka rasa takut sangat tuan-tuan sekalian? Sebab Nabi kata apa? Nabi kata yu'ta bi jahannam, pada hari itu dibawa api neraka jahannam, yang dikelilingi api neraka jahannam itu sab'una alfa zimam, ada 70,000 rantai penarik yang ada di api neraka. Tuan-tuan bayangkan macam mana bentuk satu perayuk yang besar. Dalam tu api neraka berkobar-kobar, api neraka duk naik panas sangat-sangat, dibawa tarik pelan tarik. Yang keliling api neraka itu adalah keliling dia itu mempunyai 70,000 rantai. 70,000 rantai besi. Dan kata Nabi SAW, ma'a kulli zimam sab'una alfa malak yajurrunaha. Dan setiap satu rantai itu ditarik oleh berapa orang? Sebanyak 70,000 malaikat yang menarik, yang kata api neraka jahanam tu. Ingat tuan sekalian, sekali lagi saya ulang, tuan-tuan bayangkan macam perayuk yang besar yang mempunyai api yang berkobar-kobar, kan? Lepas tu pula keliling dia pula ada tali penarik. Keliling tali penarik itu sebanyak 70,000 tali, 70,000 rantai. 70,000 pun tak larang nak kira dah. Lepas tu pula tuan sekalian, satu rantai tu pula ditarik oleh 70,000 malaikat. Besar mana agak-agak tuan sekalian? Cuba kali tengok, kalau ada kalkulator, kali 70,000 kali 70,000 jadi berapa? Dia keluar kalkulator tak pun berasa rosak terus. Dia tak boleh nak kira dah. Banyak tuan sekalian. Itu menunjukkan pasal apa? Apa syahid dia? Apa orang kata apa wajah dia? Nak tunjukkan apa? Ramainya orang yang akan dilemparkan masuk dalam api neraka. Pasal itu Tuhan buat besar benda tu. Itu dahsyatnya tu. Kemudian kata Nabi SAW, dalamnya api neraka. Yang ni saya baca makna, saya tak baca matan. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika mana mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka dengar ada satu benda yang terjatuh. Jatuh, boom, kata benda. Nabi kata, atadru ma hadha, hangpa tahu tak benda apa hak jatuh tu? Sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat yang lain dia berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu, kami tak tahu. Apa dia benda tu? Nabi kata, hadzal hajar, itulah ketui batu, Nabi kata, yang telah dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 70 tahun yang lalu, dan pada hari ini sudah sampai kepada dasar api neraka tu. Batu tu saja lempak daripada atas sampai ke bawah 70 tahun. 70 tahun Pak Long oi. Kita pi Johor berapa puluh tahun? Tak sampai 2 hari kan. Kita pi Mekah berapa hari? Tuan-tuan pergi Amerika berapa hari? Kan? Keliling dunia berapa hari ya? Syekh Muzaffar naik ke bulan, turun balik pun berapa? Kan? Tak sampai 70 tahun pun. Dia keluar pergi budak, balik-balik ada cucu lah. Kan? Tak sampai 70 tahun. Tapi api neraka itulah dalam dia tuan-tuan sekalian. Wal ayazubillah min zalik. Pasal itu Nabi ajak kita, perbanyakkan kita sebut membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi bi jahannam. Benda ni kita baca 4 doa sebelum daripada nak bagi salam. Itulah tempat mustajabnya doa. Ingat ada doa tu tuan-tuan sekalian? Mari sama-sama kita ingat. Nombor 1, Allahumma inni a'udzubika min azabil
qabri, satu kubur, minta azab daripada kubur. Yang tu tempat mustajabnya doa. Lepas daripada tuan-tuan, innaka hamidum majid, tahiyat akhir, sebelum tuan-tuan nak bagi salam, waktu tu baca doa ni. Nabi tak pernah tinggal 4 benda ni. Nabi suruh kita jangan lupa kita baca 4 benda ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih ad-dajjal. Boleh faham tak sekalian? Malam ni kita mengulang benda-benda yang sunnah Nabi. Itulah sebagai tanda sayang dan kasih kepada Nabi SAW. Nombor 1, untuk menghilangkan dan menghindarkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Apabila kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kamu tidak mensyirikkan dia. Apa yang terjadi kata Nabi? Sebuah hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari kata apa? Hal tadri ma haqqul ibadi ala idza fa'alu dhalik alla yu'adzibahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu beribadat kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, menjadi hak Allah Subhanahu wa taala alla yu'adzibahum, orang itu tidak akan diazab dia dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa dia makna dia tuan-tuan sekalian? Iaitulah kita buat amal ibadat ni bukan kerana orang tapi kerana Allah. Kalau kita buat kerana orang, maknanya kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Tuan-tuan mai semayang masjid malam ni, mai duduk di masjid sementara kita malam ni, mai pasal apa? Itu soalan dia tu. Mai pasal kena pambat dengan bini ustaz mampu. Mai pasal apa? Mai pasal nak kena uri kan, bulan 12 dekat dah, tunjuk pilah muka. Satgi orang sama gagah bukan boleh tak mai masjid, depa bukan boleh pi rumah buat tahlil, depa tak pi. Oh, pasal tu. Kalau pasal tu kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala wal ayazubillah. Boleh faham tuan sekalian? Sebab tu niat mula-mula tu iaitulah mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 1. Benda ni payah kita nak buat. Bukan payah kita nak buat tuan-tuan sekalian, tetapi dia akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nombor 1. Wa man yusyrik, barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam suratil kahfi, penghujung suratil kahfi, kita baca apa tuan-tuan sekalian? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang teringin dan harap nak jumpa Allah Subhanahu wa taala akhirat nanti, maka buatlah amal-amal yang saleh dan juga tidak mensyirikkan Allah taala dengan sesuatu pun. Maknanya kita buat segala amalan, baca Quran, semayang, bersedekah, apa dia lagi? Mangkit tahajud, kita pergi ziarah orang. Kita buat semua tu dalam keadaan tidak mempunyai niat yang lain melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Nombor 1, ingat elok. Satgi balik maklong di rumah nak tanya. Satgi dia tanya lagi, ustaz tu lekas sangat cakap tak berhenti tu, ustaz tu tak lengah mulut lah. Oh tu dia dah kita, aku tengok dia, aku pelengah mata. Kan? Dia bercakap tak berhenti, ingat derah ingat, tak tahu semangat apa tu malam ni kan. Kan semangat kawan dia tu. Saya ada sahabat tuan sekalian, sahabat saya baru keluar daripada hospital Metro, alhamdulillah. Malam tu duduk berdoa dekat dia, saya pun selalu berdoa dekat dia. Alhamdulillah dia keluar baru ni, sakit dalam perut tapi dia dah keluar lah kan, tu sahabat. Jadi alhamdulillah lah, doa tuan-tuan juga lah kot kan. Baik, jadi kita pun seronok lah tu yang semangat lain macam malam ni kan. Baik tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, iaitulah menjaga solat kita yang 5 waktu beserta dengan syarat, rukun dan kewajipannya. Apa makna dia? Sebelum daripada nak semayang, jaga ayat semayang bagi elok. Sebab apa? Bermula daripada wuduk itulah yang akan menjadikan solat kita itu sah. Betul tak betul tuan sekalian? Ambil ayat semayang elok, basuh muka elok. Famsahu bi ru'usikum, kata Quran, iaitulah kamu cuci ketika mana kamu nak semayang, Quran kata faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu. Dalam tu Allah Taala sebut faghsilu ni cuci. Maknanya kita ambil ayat semayang, bukan kita ambil ceruk. Boleh faham tuan sekalian? Ambil cuci muka. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga kita basuh, cuci tangan kita sampai ke siku ni lagu tu, cuci.
Bukan pisau dalam pipe lagu tu, perut lagu tu mengalirkan air. Yang tu tak kena cara yang Quran ajak. Quran ajak macam mana? Kita suar tangan tu, cuci tangan kita ni sampai kepada siku. Itu cara Quran ajak. Lepas tu famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ambillah ayat dan famsahu. Famsahu ni apa? Kita sapu kepala kita. Bukan ambil ayat pi katuk kepala. Hak mana macam mana kita dok buat? Tak ada ayat, pak pak pak. Tak ada ayat, pak pak pak. Yang tu salah. Boleh? Tak apa nak orang angguk pasal apa? Pasal amalan ni dok buat daripada dulu okey. Betul tak? Nabi buat macam tu. Nabi suar tangan dia ada ayat, Nabi angkat Nabi ni. Nabi tarik ke belakang, tuan-tuan sekalian. Tarik ke belakang. Dalam mazhab kita, dia kata cukup hanya sekadar 3 rambut yang kena. Betul tak tuan-tuan sekalian? Mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Lepas tu kalau tak ada rambut lagu mana? Tu soalan dia tu. Kan? Hari tu dia duk makan Maggi Cintan banyak sangat, kan? Sampai botak kepala-kepala. Kan? Maka mazhab yang lain menyatakan separuh daripada kepala. Ada pandangan mazhab Syafi'i pula, dia kata apa? 1/4 daripada kepala. Kepala ni tuan-tuan hak mana kepala botak tu, ambil marker pen, tanda buat part. Hak separuh ada 4 tu ambil belah ni separuh. Yang tu. Tetapi yang diajarkan oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, dan benda ini dibuat juga almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Ketika mana orang tanya dia tentang nak basuh kepala, tuan-tuan tengok Turun Aziz dia basuh kepala macam mana? Pernah tengok tak? Dia buka serban dia tu, dia ambil ni, dia basuh semua kepala. Apa tujuan dia basuh semua kepala? Kerana kepala yang hak semua ni, mereka juga mempunyai hak untuk menjadi saksi kepada kita ketika mana yaumul qiyamah. Boleh faham tuan sekalian? Buka tu, ambil ayam, sapu kepala ni. Sapu kepala ni, biar semua. Jangan ambil sikit je, rugi. Rambut hak lain pun duk minta ayam. Kami pun nak bersaksi juga, kami pun nak kena juga rasa ayam semayang. Kerana Nabi kata, sesungguhnya dikenali umat aku ketika mana di atas padang mahsyar adalah dalam keadaan mereka itu berseri-seri dan warna mereka itu warna yang cerah disebabkan ayat semayang yang dia ambil. Boleh faham tuan sekalian? Ni atas jambui ni sikit nampak putih ke tu? Kan? Tengok-tengok awak sikit, rupanya tempat lain tak kena ayat semayang. Okey, ambil yang semayang, ambil bagi elok-elok. Lepas tu semayang betul-betul tuan-tuan sekalian. Itulah di antara perkara yang telah baginda Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Hadis ni hadis sahih. Nabi kata, man hafaza ala sawatil khams ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yara haqqan alaihi hurrima alaihi nar, hurrima ala nar. Siapa yang hafaza ala khamsi salawat, yang menjaga 5 salawat dia itu, maka akan diharamkan hurrima alaihi nar, akan diharamkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jaga semayang waktu hak 5 ni bagi elok. Waktu nak angkat tangan bagi betul-betul. Jangan angkat tangan ikut dan kita. Ada angkat tangan lagu tu, ada lagu tu pada seorang anak kucing terkejut, ada ular sawah pun ada yang Allah lagu tu pun ada, kan? Apa nama orang panggil apa? Bapuk ke apa? Dai. Sami'allahu liman. Lagu ni pula kita duk tengok, dia ni penampak sudah ke apa ke? Angkat tangan belok Allah. Kan macam kita duk mengaji, kan? Tak tang ni ke apa semua. Tu benda-benda tu dibuat oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Hak ni saya tak urai panjang lah ni. Tuan-tuan balik pergi cari sendirilah. Dalam kitab Muniyatul Musalli, dalam Qaulut Tam, lepas tu cerita apa lagi? Dalam kitab apa nama solat seperti mana Nabi SAW semua. Tuan-tuan belajar benda tu. Tengok balik apakah bacaan-bacaan kita baca betul tak betul, rokok betul tak betul, macam mana cara duduk betul tak betul. Sebab kita sayang kepada Nabi, kita nak pegang hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Betul tak? Nabi kata apa? Hampa semayanglah, hampa tengok macam mana aku semayang. Maknanya aku semayang macam mana, hampa semayang macam mana. Boleh faham tuan sekalian? Waktu nak rokok, Nabi tak tangan dia di atas kepala lutut dia. Berapa banyak orang hari ni waktu rokok dia pergi pegang betih kerin dia? Ada tak ada? Ada. Jenis tangan panjang ni. Dia pergi pegang betih kerin. Ada orang yang waktu rokok dia pergi pegang paha. Lepas tu dia kepak lagu tu. Nampak seorang burung unta, tak burung unta, tak tahu pasal apa. Kalau sakit dimaafkan. Kalau sengaja, benda tu akan merosakkan pahala semayang dia, malah rukun dia itu akan rukun dia tak sempurna, semayang dia juga akan terbatal. Boleh faham tuan sekalian?
Bagi salam sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan, sunnah Nabi macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita di Sama Gagah ni buat macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Duk buat angguk burung puyuh apa? Mana ada agama ajak macam tu? Marah. Lepas ni Haji duk panggil saya mai dah. Tidak anda sekalian. Ada pula Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, lagu tu pula. Lagu duk buat kepala tengkor spring patah pula. Kan? Itu sunnah Nabi, mengaji bagi elok-elok. Nah, anda sekalian sebab tu Nabi suka duduk dalam majlis ilmu. Okey, yang tu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, di antara perkara yang akan melepaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, iaitulah berbakti kepada dua ibu bapa kita. Boleh faham tuan sekalian? Mana ada mak dan ayah lagi, hargailah. Sebab benda ni kurniaan Allah Taala. Tak semua orang yang ada mak dan ayah, bila dia dah main mengaji duduk di masjid, barulah dia berasa, Allah, aku dengar kata berbakti kat ibu dan ayah aku ni tak dan. Waktu mak dan ayah aku meninggal, waktu tu dulu aku ni tak fikir sangat. Meninggal biar apilah, hidup pun tak apa, tak hidup pun tak apa. Lah ni bila dah mengaji barulah teringat. Betul tak tuan sekalian? Bila dah nampak masjid dah, tiba-tiba ustaz duk baca pula hadis Nabi, duk abang pula. Nabi kata apa? Raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anf. Qila man ya Rasulullah? Man adraka abawaihi 'indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Nabi kata celakalah. Nabi kata 3 kali. Sahabat Nabi tanya, siapa dia Rasulullah yang celaka tu? Orang yang ada dua ibu bapa, tapi sayangnya ibu bapa tidak menjadi pintu syurga dan tidak menjadi pintu halangan api neraka kepada dia, maka dia adalah orang yang celaka. Tuan-tuan, ibu bapa kita itulah syurga, itulah neraka. Kalau taat dekat dia, syurga menjadi milik kita, dijauhkan api neraka. Tapi kalau tak taat kepada dia, maka dimasukkan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tuan sekalian? Sementara ada, ustaz, kami dah tak ada ustaz, macam mana ustaz? Baik tuan-tuan sekalian, benda ni pernah orang tanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau kita nak taat kepada ibu bapa masih hidup kami faham, tapi kalau nak taat kepada ibu bapa yang sudah mati itu macam mana? Nabi kita boleh kalau hampa nak taat. Cara dia macam mana ya Rasulullah? Iaitulah yang pertama, senantiasa kita mendoakan kesejahteraan kepada mereka. Nak taat ke dia. Lepas tu yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Iaitulah kita menyambung silaturahim ataupun perhubungan yang telah disambung oleh dia. Kita pergi cari kawan-kawan mak kita, kawan ayah kita, kita sambung balik. Itu cara kita nak taat kepada mereka. Kita pergi jumpa, pakcik kenal saya tak? Aku tak kenal. Siapa dia? Saya ni anak Din bin Dun. Ada nama aku ni Din bin Dun? Tak ada. Oh, anak Din bin Dun. Lah, hak ni yang kena terajang dengan rebau tu. Saya kata. Oh, ayah hang sihat ke? Pakcik, ayah saya meninggal dah 2 tahun lepas. Allahu Akbar, ya ke? Tuan-tuan, kita dah kenal kawan ayah kita, maka kita sambung silaturahim dengan dia. Boleh faham? Benda ni dibuat oleh para sahabat. Di antara dia iaitulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian, dia ni berkawan dengan ramai orang. Bila dia meninggal, Abdullah ibnu Umar, iaitulah anak dia, menyambung silaturahim yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar. Satu hari ada orang badui, tuan-tuan sekalian. Abdullah ibnu Umar tengah naik kuda. Kuda ni naik kuda waktu tu serupa dengan naik Mercedes. Dia naik Mercedes, tuan-tuan. Tengok ada seorang badui. Dia turun, dia angkat badui itu, dia letak atas kuda. Badui ni orang kampung, orang kata orang miskin lah, orang yang nampak lekeh. Letak atas kuda. Lepas tu Sayyidina Umar dia buka Abdullah ibn Umar dia buka serban dia. Serban di saat tu tuan-tuan sekalian, kira hebat lah atas kepala ni. Siapa pakai serban bangsawan, hartawan, dia buka serban, dia letak atas kepala Arab Badui tu. Dia buka baju mislah, baju luar dia ni hak nampak kemas. Macam kita lah ni kot hak mahal-mahal tu. Kan? Dia buka tu, dia letak ke Arab Badui tu. Tiba-tiba kawan Abdullah ibn Umar kata, ya Abdullah, hang telah buat benda yang melampau. Makna dia kalau hang nak buat baik kepada Arab Badui ni, hang buat sikit-sikit sudah. Hang bagi dia duit sikit, lepas tu biar api kat dia nak balik ke nak apa. Ni hang angkat dia naik atas kuda, hang bagi dia pakai serban, hang bagi dia pakai baju yang mahal. Awak lebih sangat ni. Apa kata Abdullah ibn Umar?
Dia kata apa? Dia kata Arab Badui ini adalah kawan kepada bapakku, iaitulah Umar ibn Khattab. Pasal itulah aku menyambung silaturahim. Macam mana bapak aku memuliakan dia, macam itulah aku memuliakan dia. Itu sebagai taat kepada mak ayah kita. Lepas tu apa pula tuan-tuan sekalian? Taat kepada mak ayah kita ketika mana dia sudah meninggal, iaitulah kita melaksanakan segala janji, segala nazar, segala yang dihajati oleh dia ketika mana dia hidup dulu. Boleh faham tuan sekalian? Wakaf dia apa semua tu, kan? Dia wakaf kat masjid sama garah. Ada ke orang wakaf? Saya tak berani nak sebut. Sebut saya kenal betul lagi. Dia kata ada siapa piabang kat ustaz pula, kan? Lah ni orang duk wakaf. Nah, ni untuk masjid wakaf. Orang tua dulu dia wakaf untuk masjid. Dia tak abang apa, dia tak ada hitam putih apa, dia wakaf lah. Betul tak betul? Jadi mai kepada anak-anak apa semua ni, bila dah besar apa semua, anak dah cerdik sikit dah, orang abang kata ni tanah ni ayah hang wakaf kat masjid. Oh ya ke? Lueh ke no? Dia kata lueh dah. Tak apa, panggil jurukok mai kira-kira tuan sekalian, 6 juta harga hak pak kita wakaf kat masjid. Tak tengah-tengah mulut keluar lidah, biji mata duk pusing. Jadi serupa demas, tahu demas? Cerita hak hijau tu. Dia buka-buka mulut, lidah keluar ting tong serupa dengan apa? Serupa dengan jam 12 hak keluar gambar kartun tu. Lagu tu punya duk pusing. Dia kata, "Haji, betul ke ayah saya wakaf ni?" Dia mula jadi lagu tu dah. Betul pak hang wakaf sebelum nak meninggal? Dak, waktu tu ada saksi tak? Dak lah, aku dengan pak hang ya. Betul ke Haji? Kalau ada mesti ada hitam putih. Lepas tu ambil kat dia tanah tu, tuan sekalian. Sedang-sedang kemah ni dia pergi letak tu tengah jalan. Pasal apa? Tanah ni tanah dia. Boleh faham? Lagu ada ya kes ni. Tak ada aku nah. Tak ada. Tempat lain. Tuan-tuan, yang tu kita tekuk tu, maknanya dia tidak taat kepada ibu bapa dia. Lajak lah no. Yang keempat menjaga salat sunnah 4 rakaat qabla zuhri wa ba'da zuhri, iaitulah kita buat semayang sunat 4 rakaat sebelum semayang zuhur dan juga selepas semayang zuhur buat 4 rakaat. Macam mana cara dia? Buat masna, buat 2 rakaat pun boleh, ataupun kita buat 4 rakaat terus, lepas tu buat zuhur 4 rakaat, lepas tu buat ba'diyah dia itu adalah 4 rakaat. Kan? Jangan duk buat tiap-tiap hari. Buat tiap-tiap hari lagi mati gitu ya. Buatlah selang seminggu sekali, lepas tu lama-lama 2 hari sekali, lama-lama 1 hari sekali. Lagu tu lah. Kan? Tak pun buat sebulan sekali, lepas tu seminggu sekali, lepas tu 2 hari sekali. Jangan buat terus direct. Maknanya esok dah buat dah. Dia buat sebulan tuan-tuan sekalian, jadi gila terus ya. Tak? Buat sikit-sikit. Agama ni dia kena sikit-sikit. Dia bukan boleh buat terus direct. Macam mana tuan-tuan semayang tarawih lah, betul tak betul? Ni kalau mai tarawih baru ni dah PKP. Lepas pada ni masjid tak ubah nak siap gitu tahun depan lah contoh dia. Mai masuk 1 Ramadan, saya rasa penuh ni dalam kemah ni. Sampai di luar habis hari tu semayang habis. Yang kata hari pertama tu duk 10 hari ya tuan sekalian. Lepas tu kau duk ruyup dah. Tu imam duk pening kepala, kipas nak kena buh pula ni. Dah kita buh aircon pasal orang ramai kan. 10 malam yang terakhir Tok Bilal, fadlan min Allah wa ni'mah. Tok imam kali-kali, "Oi, kita 2 orang yang tahu tak?" Ya ke? Lah kali tak semayang duk jembang 2 orang depa. 10 malam terakhir tak ada siapa dah. Pasal apa? Semangat mula-mula tu. Betul tak betul tak? Semangat mula-mula, lepas tu dia tinggal macam tu. Agama dia tak mahu tu. Boleh faham tak? Ambil 4 rakaat sebelum zuhur, lepas tu semayang zuhur dan juga 4 rakaat selepas zuhur. Maknanya 1 hari kita semayang waktu zuhur tu saja sebanyak 12 rakaat. Boleh ke? Lagu tak boleh kan? Baik. Nabi kata apa? Man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha haruma ala nar. Siapa yang menjaga dan memelihara semayang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, haruma ala nar. Haruma ni maknanya diharamkan. Fi'lul majhul, diharamkan ke atas dia, iaitulah daripada api neraka Allah Ta'ala. Ini janji Nabi, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis ni hadis yang sahih. Yang kelima,
Iaitulah barang siapa yang sa'alallahal jannah salasa marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, wa man istajara minan nar salasa marrat, qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Hadis ni riwayat daripada Imam At-Tirmizi dan hadis ni adalah hadis yang sahih. Nabi kata barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala nak masuk dalam syurga sebanyak 3 kali. Dia minta apa? 3 kali. Allahumma adkhilnil jannar. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga. Sekali dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil jannah. Syurga duk dengar doa hak kita duk minta nak masuk dalam syurga tu. Syurga kata apa? Ya Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Sekali kita minta, 3 kali syurga duk respon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali tuan-tuan minta, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga. Syurga dengar-dengar 3 kali syurga duk minta, ya Allah, masukkanlah hamba tu duk minta tu nak masuk ke dalam aku. Masukkan dia ke dalam aku. Masukkan dia ke dalam aku. Masukkan dia ke dalam aku. Maknanya sekali kita minta nak masuk syurga, 3 kali syurga duk minta respon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabel tengah. Boleh faham tuan sekalian? Syurga tu menjadi kabel. 7 kali tuan-tuan minta, 21 kali syurga duk minta. Boleh lagi? Boleh lagi kan ni? Tak apa nak orang ni angguk pasal apa? Ada kaki tak atas kepala kawan ke apa ke? Lenguh punya pasal. Sekali tuan-tuan tak tahu yang mana satu kaki kanan, yang mana satu kaki kiri dah aku ni. Aku ni pun kain basah habis dah lah ustaz. Ustaz ni duduk derah sangat dah kata. Lepas tu duduk bagi lama, kebas habis-habis bungkuk-bungkuk. Kebas lagi tak? Lagi tak angguk lagi tu saya tak berhenti. Boleh faham tuan sekalian? Satu lagi Nabi kata, wa man istajara minan nar Allahumma ajirni minan nar. Siapa yang minta daripada api neraka salasa marrat, dia minta kepada Allah Taala untuk bebaskan dia daripada api neraka. Maka Nabi kata apa? Wa qalatin nar, api neraka duk dengar rupanya. Api neraka kata apa? Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia daripada aku ya Allah. Sebab dia duk minta untuk tak mau masuk ke dalam aku, maka engkau selamatkanlah dia ya Allah. Tuan-tuan, api neraka respon doa kita. Sebab tu tuan-tuan baca, Allahumma ajirni minan nar 7 kali ketika mana waktu subuh, 7 kali ketika mana selepas daripada semayang maghrib. Lepas itu pula yang keenam, orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga, kata Nabi SAW, orang yang akan dilepaskan daripada api neraka ataupun dihindarkan daripada api neraka. Nabi kata, ala ukhbirukum biman yahrumu ala nar. Hampa mau dah aku habang ke hampa, Nabi kata, orang-orang yang akan diharamkan jasad mereka dalam api neraka. Sahabat Nabi kata, bala ya Rasulullah. Nabi kata, kulli qaribin hayyinin sahlin. Ada 3 sifat yang perlu kita ada kat diri kita. Yang pertama, qarib, iaitulah kita berkawan baik dengan orang. Dengan orang jangan duk bergaduh. Boleh faham tuan sekalian? Kalau duduk kawan baik dengan orang, jumpa, Pak Abang, sihat ke Allah? Aku doakan hang semoga menjadi ahli syurga. Kawan baik, qarib. Ni Pak Abang, lah ada lagi no. Hak ni api neraka hak dia. Boleh faham tuan sekalian? Lah hidup lagi hang no. Oh ayat tu. Kalau qarib, dia takkan cari jalan untuk nak bergaduh. Tuan-tuan, kita di Malaysia ni unik, betul tak betul? Dulu kawan, hari ni lawan. Dulu lawan, hari ni kawan. Betul tak? Soal politik lah cerita dia tu. Hak mana politik, hak nak bergaduh tu terus sembang lah. Kan, mai duduk dulu, Allah, aku tahulah hang pangkah orang lain pun. Jangan. Nak mai duduk. Jangan duduk sembang macam tu. Boleh faham tak sekalian? Allah, baru ada jawatan sikit tak mau. Jangan. Biar pergi kat dia lah, ada jawatan ke apakah. Benda yang boleh memecah belahkan kita, jangan. Wala tafarraqu. Kan Quran kata macam tu, jangan kamu pecah belah. Orang yang dijaga tak mau bagi pecah belah, dia akan menjadi orang yang dilepaskan daripada Allah Ta'ala, daripada api neraka. Dengar, satu, qarib. Yang kedua, hayyin. Hayyin ni apa tuan-tuan sekalian? Orang yang yang selalu memudahkan orang. Hayyin ni makna dah memudahkan orang. Kan kita baca dalam semayang, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkan ke atas kami sakaratil maut. Maknanya kita memudahkan orang. Jangan bagi susah kat orang. Boleh faham tuan sekalian? Contoh dia macam masjid ni, kan kita nak masuk dalam masjid sekarang ni kena pakai mask, kena pakai kain sejadah. Tiba-tiba ada sahabat kita, dia kata, Haji, saya nak semayang, boleh tak Haji? Boleh, tapi saya tak ada emas, tak ada masalah apa. Ke masjid menyediakan. Anda nampak tak? Masjid menyediakan, tapi dengan syarat boh dan tabung masjid. Contoh betul lah. Tak ada masalah. Kita memudahkan orang. Boleh faham tuan? Jangan bagi susah orang.
tambah tuan-tuan yang jadi bos-bos besar ni. Betul tak? Di Sama Gagah ni pun kita bos besar ramai ni. Jadi hak jadi bos-bos besar, jangan menyusahkan anak buah. Boleh faham tuan sekalian? Sebab kalau menyusahkan, maknanya dia tak masuk dalam golongan ni. Yang ketiga, sahlin, golongan yang mempermudahkan dan golongan yang lembut dengan orang. Sembang lembut dengan orang. Apa abang? Bukan sembang sopa dengan kaki lembut. Lagi apa abang? Aku tu tak. Yang tu nama dia orang kata apa? Apa dia panggil tahu bahasa Penang dia tahu apa? Jebong. Tuan tahu jebong? Geng muda mana nak tahu jebong? Geng tua tahu jebong. Geng tua bukan kaki jebong melawak Tuan-tuan, tiga ni boleh faham tak? Qaribin, hayyinin, wasahlin. Yang ketujuh, yang ke-7, 8, 9, 10. Yang ni saya cerita mungkin 36 tahun yang akan datang saya main lagi pula. Kita sambung balik. Tak lah. Lambat lah tuan sekalian. Boleh lah? Lambat lah lagi orang marah kat saya apa semua. Okey. Boleh ikut Haji noh? Boleh lah. Kakak dah. Boleh lah. Noh? Boleh. Boleh tuan-tuan? Tak apa nak angguk ya pasal apa? Haduk angguk dalam gelap tu yang angguk pasal nyamuk dah ketik nak lari keluar tak boleh lagi. Cukup lah. Nanti kita sembang lain. Tengoklah modul Rasul bila-bila kita main pula. Kita sambung ni. Boleh nak? Baik. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan sekalian. Sebab saya pun sajalah nak ligan orang kata apa. Nak bagi cepat tu yang cakap banyak tu. Kalau cakap slow, saya rasa pukul 9.30 tak habis lagi. Kita kalau cakap cepat pun tak habis tuan-tuan sekalian. Jadi mohon maaf lah. Mohon maaf kepada tuan-tuan yang tak dapat nak tidur pada malam ni. Pasal deras sangat. Saya mohon maaf banyak-banyak. Kan balik pergi tidur di rumah lagi. Okey. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.